Kita selalu sebut perkataan kebahagiaan hidup. Semua orang nak kebahagiaan hidup. Orang gila pun nak kebahagiaan hidup. Bahkan ada satu joke, orang gila tu lebih bahagia daripada orang normal. Sebab dia tak pernah susah hati. Dia tak pernah ada rancangan, tak pernah fikir. Makan minum dia kadang-kadang terjamin. Dia tak sedih, tak apa. Jadi ada orang kata orang gila lebih bahagia. Tapi tak apalah. Apakah, walaupun ini sempurna makna hijrah, tapi saya tak nak cakap tajuk hijrah itulah. Apakah main ingredient untuk kebahagiaan hidup? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Tuan Nazir, kalau ada Timbalan Nazir, AJK, Datuk-Datuk Haji Datin, sidang hadirin sekalian, alhamdulillah. Rasa kejanggalan sikit. Dalam 3-4 tahun dulu saya dah 2 kali sebulan di sini. Kemudian bukan dinafikan, tapi nak bagi sekali ditarik. Tapi entah macam mana diberi peluang lagi sekali untuk minggu-minggu kelima ni dalam 3-4 kali setahun. Kalau umur panjang kita bertemu lah. Saya menerima tawaran ini kerana di sini ada rakaman YouTube yang hebat-hebat juga ni. Madinah Studio dengan sahabat Masjid Original. Saya terima itu kerana saya rasa itu merupakan dakwah yang saya boleh sebarkan secara meluas. Banyak rakaman-rakaman di tempat lain secara Facebook, secara live begitu, dia tak buat YouTube yang begini. Yang kedua, YouTube ini saya pun baru dapat maklumat tak begitu ni. Dia menjadi simpanan tetap saya walaupun saya tak ada besok. Kalau masih diikuti, maka sama seperti saya tinggal kitab-kitab. Alhamdulillah. Dan saya pun rasa alhamdulillah juga di saat-saat akhir ini saya sempat mengeluarkan tazkirah-tazkirah saya tu dikumpulkan dalam sebuah buku yang agak komprehensif juga. Tapi bukan saya yang buat, dibuat oleh satu tim. Yang ini saya rasa dah saya bagi dah kepada Ustaz Zuhairi. Mereka yang berminat, mereka boleh beli secara online Shopee. Dah keluar. Kerana di ujung-ujung kehidupan ini, saya tidak ada yang lain dalam hati saya. Saya nak menyumbang apa yang saya boleh menyumbang. Demi kerana-Mu ya Allah. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut perkataan kebahagiaan hidup. Semua orang nak kebahagiaan hidup. Orang gila pun nak kebahagiaan hidup. Bahkan ada satu joke, orang gila tu lebih bahagia daripada orang normal. Sebab dia tak pernah susah hati. Dia tak pernah ada rancangan, tak pernah fikir. Makan minum dia kadang-kadang terjamin. Dia tak sedih, tak apa. Jadi ada orang kata orang gila lebih bahagia. Tapi tak apalah. Apakah, walaupun ini sempurna makna hijrah, tapi saya tak nak cakap tajuk hijrah itulah. Apakah main ingredient untuk kebahagiaan hidup ni? Apakah ramuan utama untuk kebahagiaan hidup? Duit banyak, pangkat tinggi, kereta besar, rumah besar, isteri 2, isteri 3. Kalau kita katakan itu sebagai simbol kebahagiaan hidup, simbol sajalah. Mereka mencapai kebahagiaan hidup atau tidak? Betapa ramai artis-artis, selebriti terkenal dunia bunuh diri di puncak kejayaan. Bekas Perdana Menteri sebuah negara ni pun telah bunuh diri. Dan waktu saya terlibat dalam kes-kes kaunseling keluarga dulu di UKM, orang-orang yang banyak berjumpa dengan kami untuk meminta kaunseling keluarga ialah orang-orang yang berpangkat.
Tapi mereka datang, suami isteri bukan satu motorkar. Isteri datang dengan motorkar lain, suami datang dengan motorkar lain. Adakah itu simbol kebahagiaan ataupun itu simbol kesengsaraan hidup? Rumah itu nampak hebat, motorkar itu nampak hebat, orang itu pun nampak hebat. Tapi apabila kita menyelami hati kecilnya, rupa-rupanya orang itu tidak sehebat kita nampak, tidak sebahagia yang kita cari. Ya, apa puncanya sebenarnya tuan-tuan sekalian? Kita tidak mencapai kebahagiaan. Berbangkit sebelum saya nak ulas ini. Setelah kita mengalami kehidupan di usia senja macam saya ni, dah 73 tahun plus. Mungkin dalam ini pun tak ada dah lebih 73 tahun masa ini. Saya masih dipanggil, Alhamdulillah. Apa yang kita nak saat-saat macam ini? Duit. Pencen kita tak habis dah, anak-anak aja ambil. Isteri dia pakai kad kredit, kita dah pergi shopping. Kita nak pergi pemalas. Anak bagi duit pun tak bagi pada saya dah, bagi pada mak dia aja. Tak perlu duit. Kalau ada motorkar ada elok pun kadang-kadang orang lain bawa, kita nak bawa dah tergagap-gagap. Saya rasa ada satu perkara yang amat penting yang kita lupa waktu menghadapi hari-hari lewat macam ini, ialah ianya sebagai ramuan penting kepada kebahagiaan hidup, iaitu ketenangan hidup. Ketenangan hidup ini mudah disebut, tetapi amat sukar dicapai kalau orang tak tahu formula dia, tak tahu kaedahnya. Dia tak tahu apa sebab dia tak tenang. Dia tak tahu apa punca dia tak tenang. Apabila dia tak tahu sebab, doktor pun boleh tak tahu sebab sesuatu penyakit. Dia tak boleh nak diagnose penyakit apa. Kalau setakat kita cakap telefon, dia kata kena datang jumpa saya lah, saya nak periksa dulu baru saya boleh tahu. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak tahu punca kita tak tenang, maka kita susah nak membuat sesuatu untuk kita dapat ketenangan. Sekarang kita nak tengok apa dia ketenangan hidup. Ketenangan hidup adalah ingredient utama untuk kebahagiaan hidup. Tak ada ketenangan hidup, tak usah haraplah seseorang itu akan mencapai kebahagiaan hidup. Dia tak akan capai kebahagiaan hidup kalau dia tidak ada ketenangan hidup. Sebab ketenangan hidup ni amat penting. Seseorang itu boleh dicapai, kalau tidak, dia tak akan mencapai kebahagiaan hidup. Dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, mencapai ketenangan hidup ini sesuatu yang perlu diusahakan. Ketenangan hidup berarti kehidupan yang tidak mengalami sebarang kerumitan, sebarang masalah. Otaknya tenang. Bukan hidupnya senang, bukan duit banyak, tapi dia tidak ada perkara yang serabut, orang Kedah kata. Kepala dia tak pening, dia tidur pukul 10 malam, pukul 10 suku dah lena. Berbanding orang lain tidur pukul 12, pukul 2 pun tak boleh lena. Sehingga anak saya kata, Baba, dia tak nak dapat duit 2-30 ribu sebulan. Dia kata jaga-jaga tidur, ingat kerja, ingat itu tak habis, ingat kertasnya tak selesai. Dia tak nak macam itu. Sampai nak buat tidur pun payah, kita termimpi-mimpi dengan tekanan-tekanan kerja. Ada satu CEO yang berjumpa dengan saya. Dia dapat sekitar 25,000 hingga 30,000 sebulan. Tapi saya, Ustaz, kalau saya dapat option lain, kurang daripada ini pun saya boleh terima. Asalkan saya nak ketenangan hidup. Rupanya sampai kepada satu tahap, duit tak begitu perlu lagi dah apabila ketenangan hidup tu tak ada. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, perlunya ketenangan hidup ini sesuatu yang crucial. Darah kita naik pun kerana kita tak tenang hidup. Gula kita naik pun kerana kita tak tenang hidup. Walaupun kita berjumpa dengan doktor sebab kita ada masalah tekanan darah tinggi, kecil manis semua dan sebagainya, maka doktor bagilah fatwa.
Kena turunkan berat badan. Kita pun baliklah jaga yang beri berat badan. Kemudian jaga BMI kita. Kena exercise regularly. Kena jaga diet. Kita buat ke semua itu. Tapi masih lagi stress and tension tu ada. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ketenangan hidup ni tak diselesaikan terlebih dulu, tak dijumpai punca masalah. Sebab itu doktor kata Encik, kalau setakat Encik buat rejim-rejim tadi 3-4 bentuk tadi, kalau Encik masih terdedah dengan stress and tension dalam hidup Encik, tak selesai masalah. Jadi nak mengelakkan stress and tension ni tuan-tuan sekalian, perlu kepada kaedahnya. Ramai orang-orang dia nak mengelak stress and tension. Kalau yang peringkat tak berapa berat, isap rokok kot, dia boleh tenang sekejap. Yang agak berat, dadah, ada. Arak dulu. Ada orang yang terpaksa jumpa pakar. Bagaimana dia addicted to alcohol. Tak boleh selesai juga. Dan kerana kuat minum arak, jantung berbagai-bagai dah terancam. Dan yang serius lagi, ambil dadah. Daun ketum dan berbagai-bagai. Apa sebab? Kalau kita tengok, apalah sedap daun ketum, apalah sedap arak. Tetapi mereka telah kononnya, mereka mencapai ketenangan apabila mereka dalam keadaan high, khayal, minum-minum itu semua. Tapi ketenangan yang sementara. Lepas habis ketenangan tu, another stress and tension lagi banyak datang. Jadi, sebab mereka gagal menemui kaedah dan formula bagaimana mereka nak mencapai ketenangan hidup. Tuan-tuan sekalian, pentingnya ketenangan hidup ni tuan-tuan sekalian dalam hidup. Sehingga Tuhan memberi satu ucapan welcome home for a soul who have been rewarded with ketenangan hidup, with peace in mind. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang selalu dibaca oleh khalifah-khalifah di dalam majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya. Tahlil arwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dia tak kata wahai manusia-manusia yang tenang. Nampak manusia yang tenang tapi jiwanya tak tenang. Maka Tuhan sebut wahai jiwa yang tenang walaupun mukanya berkedut. Kembalilah mu kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan penuh puas hati, dengan penuh satisfied. Dengan penuh satisfied, mana jiwa tu jiwa yang penuh puas hati, jiwa yang tidak ada masalah lagi dah. Ini dibaca selalunya kepada orang yang dekat-dekat nak mati atau orang yang telah mati. Tapi ini amalan sepatutnya kita amalkan. Kembalilah kepada Tuhanmu, makna kembalilah kepada Allah dengan jiwa yang paling tenang, jiwa yang penuh kerelaan, mardiyah, dan jiwa yang mendapat kerelaan daripada Allah. Radiyah, jiwa itu sendiri berpuas hati, dia redha dengan apa yang dia dapat. Mardiyah, Allah merelakan kepada jiwa yang macam ini. Bukan senang nak mendapat keredaan Allah tuan-tuan sekalian, melainkan kepada jiwa yang tenang. Kalau tak tenang, solat kita pun tak khusyuk. Orang kata kualiti solat macam mana? Khusyuk. Khusyuk nak capai macam mana? Dengan jiwa yang tenang. Kustakan ambil semayang cantik, semua cantik, walaupun ada hadis menyebut dengan kita akan dijamin syurga, tapi mesti melalui jiwa yang tenang. Sebab jiwa yang tenang akan menghasilkan khusyuk di dalam amal ibadah kita. Fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa yang tenang macam ni, kembalilah kamu sebagai hamba aku. Ini yang penting.
Allah mengatakan jiwa yang tenang macam ni dia iktiraf sebagai hamba dia yang betul-betul mendapat nikmat kehidupan dia. Klimaknya wadkhuli jannati, maka wahai jiwa yang tenang macam ini, masuklah kamu di dalam syurga-syurgaku. Hebat sekali tuan-tuan sekalian, jiwa yang telah mencapai ketenangan ini. Jadi bagi jiwa yang tak mencapai ketenangan ini, jiwa yang penuh dengan misery, jiwa yang penuh problem. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok, problem lagi banyak kedudukan kita dalam masyarakat, lagi banyak problem, lagi banyak tanggungjawab yang diambil, lagi banyak teganan jiwa. Cuba tuan-tuan tengok kaitan antara personal problem yang dia hadapi dengan berbagai-bagai tanggungjawab, komitmen dia kepada masyarakat yang dia tak tunai dengan baik. Kita tengok benda tu, kes mahkamah, berbagai-bagai kes keluarga dan sebagainya, lagi banyak kedudukan dia, lagi banyak tanggungjawab yang dia ambil yang dia tak dapat tunaikan, lagi banyak. Tuan-tuan sekalian, kesampingan dari benda ini semua, yang pertama dia tak bahagia kerana dia tak tenang. Yang kedua, dia menimbulkan kesan kepada anak isterinya yang tak mendapat faedah banyak daripada sikap bapaknya yang macam itu. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pilihan adalah pilihan kita untuk memilih cara hidup yang menenangkan. Kalau kita buat salah pilih, maka kita tanggung akibatnya. Memilih kerjaya ini, macam saya katakan CEO tadi, dia nak kerja yang gaji banyak. Ada yang dapat tawaran di UAE, pergi dapat sampai 450 ribu sebulan. Mungkin dalam dolar US kita 2-30 ribu dolar US sebulan. Tinggal anak isteri di sini, tak boleh pergi 3-4 tahun. Akhir-akhirnya dia balik. Dia habis satu kontrak, dia balik. Mengapa tak sambung? Oh Ustaz, saya tak pandang duit lagi lah. Apa boleh saya tak bersama dengan anak saya? Anak saya waktu saya nak pergi, isteri saya baru mengandung. Saya pergi dalam setahun, dia lah. Saya tak boleh tengok anak saya sampai 3 tahun kemudian. Saya tak pandang duit lagi dah. Balik. Cari kerja lain dekat sini. Di situ tuan-tuan sekalian. Apa sebab? Bukan material lagi dah. Tapi dia tak mencapai sesuatu yang dia nak dalam hidupnya. Iaitu ketenangan hidupnya yang boleh membawa kepada kebahagiaan hidupnya. Jadi, tu yang mengambil jalan singkat, mungkin dapat selesai secara yang lain. Pasang lagi satu lah di sana, apa lagi? Itu cara penyelesaiannya. Kalau tak, itu kalau negeri Islam. Kalau negeri bukan Islam, wa'ayazubillah, mungkin terlibat dengan benda-benda. Iyalah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, material bukan menjadi matlamat. Material hanya menjadi alat untuk mencapai matlamat tadi. Rumah, alat yang membahagiakan kita 3 perkara hadis Nabi. Rumah yang selesa, isteri yang soleh, kenderaan yang baik. Tapi ini masih menjadi alat untuk mencapai ketenangan hidup. Maka Tuhan sebut dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, maka kebaikan itu akan pulang kepada kamu. Wa in asa'atum falaha. Kalau kamu buat keburukan, keburukan juga datang kepada kamu. Kamu kejar duit, kamu dapat duit, kamu dapat kedudukan, tapi yang mengiringi duit yang banyak, belum tentu lagi duit haram halal. Yang mengiringi kedudukan yang banyak datang bersama ego dan sebagainya. Akhirnya kamu terpencil, kamu diketepikan, kamu dijejeh. Maka kamu tak capai ketenangan. Walaupun kamu mencapai pangkat, kamu mencapai kedudukan. Selalunya benda-benda begini susah nak menjadi sama, tapi dia akan jadi begitu. Ya, saya bercakap di masjid tuan-tuan sekalian. Tapi aku dalam ceramah motivasi untuk kerjaya, orang kata ceramah Ustaz Akhir tu tak sesuai tu. Dia tak menggalakkan kita cari kebenaran banyak-banyak. Mungkin orang kata gitu. Tapi saya ceramah di masjid. Ceramah di masjid, ceramah agama. Ceramah agama ni dia tak melihat setakat batu 2 kubur tu. Dia akan melihat alam yang kita akan alami lepas itu.
Bukan kebahagiaan yang sementara di sini, tetapi kebahagiaan yang abadi terlepas mati. Itu cakap agama. Tapi kalau cakap nak duit banyak, nak pangkat banyak, nak rumah pangkat, tanpa menghiraukan ketenangan, tanpa menghiraukan kebahagiaan hidup, itu cakap di dunia. Saya tak suka cakap begitu. Sebab saya penceramah agama. Sebab ada orang cuba compare ceramah yang macam ini dengan ceramah motivasi untuk kerjaya. Mungkin tuan-tuan rasa konflik sikit sebanyak. Kalau sikap macam dia cakap tu, dalam kerjaya payahlah. Nak cari pangkat banyak-banyak tak boleh, nak kerja boleh, tetapi limitasinya kena ada. Dan kadang-kadang lagi banyak duit, lagi banyak musuh. Lagi tinggi pangkat, lagi tinggi gula. Jadi yang mana satu kita nak? Ini antara soalan-soalan yang menjadi menghambat sejauh mana kita nak mencari benda ni semua. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, secara simpelnya saya boleh kata gini, kaedah yang paling mudah untuk kita mencapai ketenangan hidup ini ialah jangan kita terlalu tergoda dengan dunia. Sebab dunia ini benda yang sementara. Telah keluar dalam YouTube saya. Apa yang kita capai di dunia ini sementara, tuan-tuan sekalian. Kita menaik pangkat pun dah lewat dah umur kita. Mungkin kita menjadi jutawan pun lewat. Kita tak sempat dapat nikmat banyak-banyak, tiba-tiba kita kena stroke meninggal. Ada satu bapa berkawan kenalan saya. Dia pencen dengan gaji besar lah, pengarah hebat. Datuk pula tu. Maka dia bercita-cita lah lepas pencen tu nak travel all over the world. Dengan gratuity yang banyak, gaji banyak, simpanan pun banyak. Lepas-lepas tak sampai setahun dia berusaha, sedang beria-ia nak travel, kena stroke. Masuk dalam ward 4-5 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta kehidupan. Kita nak kata pelik, tak pelik. Sebab mati di umur 60-an, 70-an tu bukan tak pelik. Yang pelik mati umur 30-40. Tapi kesenangan itu capai kemudian. Kita mendapat nikmat itu semua kemudian. Tiba-tiba tak sempat mencapai apa-apa. Itu dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, tidak ada option lain. Kita mencapai ketenangan hidup, mesti kita hindarkan sikit sebanyak kehidupan dunia yang melampau. Tetapi ingat, dunia ini macam mana hebat pun tetap sementara. Yang kekal abadi ialah selepas mati. Dah disebut dalam hadis berbanyak. Apabila kita meninggal, yang akan ikut kita ke kubur tu saudara mara kita, harta benda kita, dan yang akan bersama dengan kita dalam kubur tu ialah jasad kita dengan kain putih kita, dengan kebajikan yang kita bawa. Orang lain yang mengiringi kita akan balik ke semua. Duit kupang yang kita tinggal pun orang lain akan hebahkan. Itu tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Tuhan sebut dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah Taha ayat 124. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati kami, maksudnya lupa kepada Tuhan, ataupun tak peduli tentang Tuhan, atau tak ambil kisah tentang agama, itu maksudnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya kehidupan yang penuh sengsara. Ma'isyatan sini kehidupan di dunia. Tuhan kata, sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, maknanya tidak mengabaikan aku, lupakan aku, tidak bersyukur kepada aku dan sebagainya, perbuatan-perbuatan maksiat lah, itu maknanya, maka baginya kehidupan yang penuh misery, penuh sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dia akhirat kelak kami akan bangunkan dia daripada mahsyar dalam keadaan dia buta. Itu sebut cakap Allah tuan-tuan sekalian, yang tak boleh kita nak ketepikan lagi dah. Itu pasti akan berlaku begitu. Kita yakin atau tidak saja. Maka dengan sebab itu, untuk saki baki yang ada ni lah, yang muda-muda tu alhamdulillah lah,
Kita katakan yang lah lewat lah umur yang dah pencen dan sebagainya. Nak datang subuh-subuh ni orang muda-muda payah juga ni. Maka tidak ada cara lain tuan-tuan sekalian. Kembalilah kepada Allah dengan banyak melakukan apa yang disuruh, tinggalkan segala yang ditegah. Itu maksud mengingati Allah. Mengingati Allah ni bukan setakat zikir Allah, Allah, Allah. Bukan setakat tasbih. Tapi kita kembali kepada anjuran Allah. Kita kembali kepada apa yang Tuhan suruh. Firman Tuhan dalam hal ini tuan-tuan sekalian, untuk menjamin kita mencapai ketenangan jiwa ini, tuan-tuan buka surah Ar-Ra'du ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, dalam braket bukan beriman saja, mesti beriman serta beramal. Dalam banyak ayat Quran, amanu wa amilus salihat digabungkan. Jarang sangat dipisahkan beriman tanpa amal. Ya yu'minuna billah. Kena wa ya'malun as-salihat. Mereka beriman dan beramal. Maknanya beriman tanpa amal cacat iman. Banyak orang mengaku beriman tapi tak beramal. Sebab komponen iman ada 3. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, buktikan dengan tingkah laku. Banyak orang mengaku beriman, hatinya kita tak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi bukti secara perbuatan amat sikit. Tapi dah ada. Kalau kita katakan awak tak beriman, marah, mungkin kena penumbuk. Tapi tanda-tanda dia beriman amat sikit. Jadi Tuhan kata, orang yang beriman dan beramal dengan keimanan itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang macam ini, jiwa mereka menjadi tenang. Jaminan Tuhan. Jiwa mereka menjadi tenang kerana mereka banyak mengingati Allah. Mengingati Allah ni maknanya hidupnya dikawal oleh titah perintah Allah. Bukan setakat ingat ni kita berzikir saja. Sebab kalau kita sebut berzikirlah tu setakat berzikir saja, waktu dia berzikir dia ingat Allah lah. Waktu dia tak berzikir tu dia lupa Allah. Maksud ingat Allah, hidupnya dikawal oleh hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah. Tak maaf, tak apa-apa nak fit. Hati mereka menjadi tenang kerana mengingati Allah. Kemudian Tuhan tanya lepas itu, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu menenangkan jiwa kamu? Pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk confirmation bahawa dengan mengingati Allah tu pasti jiwa kamu tenang. Banyak orang, saya ingat Allah Ustaz tapi tak tenang juga. Saya tanya, awak ingat macam mana? Saya ingat, saya berzikir selalu. Awak berzikir macam mana? Tengok kehidupan dia, waktu dia berzikir lah. Waktu dia tak berzikir, tadi sampai seminggu tak nampak di masjid pun ada. Itu bukan cara hidup berzikir Allah. Itu upacara berzikir kepada Allah. Dalam tahlil pun berzikir kepada Allah. Macam saya keluar dalam video saya satu, taubat. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita ialah upacara bertaubat. Maka imam nak angkat nikah, mari kita semua bertaubat. Pakatlah bertaubat. Kalau tak bertaubat nanti fasik, tak sah angkat nikah. Bertaubat bukan? Tapi seminggu lepas tu dia tak solat juga. Anak turuna ni, yang perempuan tu tak pakai tudung juga. Jadi yang kamu taubat dalam majlis taubat tu apa dia? Hanya upacara bertaubat. Bukan kamu betul-betul bertaubat. Maka kamu tak dapat faedah daripada taubat itu. Sedangkan jaminan orang yang bertaubat jadi pengampunan dosa daripada Allah. Jadi kalau macam itu bentuk kamu bertaubat, bagaimana anda dapat pengampunan daripada Allah? Begitu juga dengan ingatkan Allah itu akan menenangkan jiwa kamu. Tapi kamu tak tenang juga setelah kamu berzikir. Oh, kamu berzikir macam itu celan-celung. Waktu ada mood penuh, tak berhenti di masjid. Tak ada mood, tak nampak di masjid. Ada orang waktu pegang jawatan di masjid, banyaklah mukanya di masjid. Apabila tak pegang sepenuh jawatan, tak adalah mukanya di masjid. Jadi berzikir Allah secara berkala bermusim macam ini, itu bukan maksudnya. Berzikir kepada Allah sini, ingat Allah yang menjadi motor kehidupannya. Dia berada di mana juga, Allah itu penentu segala tingkah lakunya.
Kalau begitu caranya, pasti dia akan mencapai ketenangan jiwa. Sebab Allah akan pasti menolong dia. In tansurullah yang surukum. Kalau kamu menolong Allah dengan banyak mengingati dia, dia akan menolong kamu dengan memberi kamu pelepasan dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan sekalian, firman Tuhan lagi tuan-tuan boleh tengok surah Al-Fatih ayat 4. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan jiwa kepada hati-hati orang mukmin. Dia sebut Tuhan turun ketenangan jiwa kepada hati-hati orang mukmin. Kalau dia jadi orang beriman tak tenang jiwa, maka sesuatu yang tak betul kepada keimanannya. Mungkin dia tak praktis betul-betul. Sebab tuan-tuan sekalian, macam mana orang kata beriman ni boleh tenang jiwa? Dia beriman dah, dia kata. Dia dalam keimanan tu ada sabar. Dalam keimanan tu ada tawakal. Dalam keimanan tu juga ada redha. Ada keimanan. Dalam keimanan tu juga ada qanaah. Kesemua sifat-sifat ini boleh mendatangkan ketenangan. Misalnya, dia ditimpa musibah, dia redha. Redha meredakan tekanan. Kemudian dia buat sesuatu, dia taklah suspek ni aku nak dapat, aku tu tidak. Tapi dia tawakal, menjadi tenang. Kemudian dia nak kerja, nak naik pangkat tapi tak dapat juga, dia tertekan. Tak tenang, tapi dia mempunyai sifat qanaah. Qanaah ni memada dengan apa yang ada. Setelah kemana-mana terbaik, maka dia menjadi tenang. Dia tak ada rezeki nak buat macam mana. Itu pegangan-pegangan yang dikaitkan dengan keimanan yang boleh menenangkan dia. Bukan dengan sebut iman tu dia menjadi tenang. Elemen sebagai seorang beriman tu terlalu banyak. Dia sabar, dia redha, dia bersikap qanaah, dia memadai dengan apa yang ada. Dia tidak hasad, tak jealous, tak dengki. Tidak sakit hati orang lain naik walaupun dia tak naik. Walaupun dia dihalang, dia sekat, dia tak rasa kecewa. Itu semua pegangan-pegangan orang yang beriman. Kalaulah macam itu pegangan-pegangan orang beriman, tentu dia tidak menjadi resah gelisah. Tentu dia akan mencapai ketenangan hidup. Itu perbezaan dia. Nanti sekejap nak bantu dengan coklat sikit lah. Allahu Akbar. Macam mana ya? Umur macam ini ni, kalau mentokar pun dia mula semput. Ini kan manusia ya. Jadi dengan sebab itu, apabila kita sebut bagaimana iman tadi boleh menenangkan. Sebab ciri-ciri iman tu, dia tak ada sifat-sifat mazmumah, tak ada riak, tak ada takbur, tak ada angkuh, tak ada syirik, tak ada ujub. Sifat-sifat itu semua yang membawa dia tension. Orang tak puji dia pun dia marah. Orang tak sanjung dia pun dia marah. Itu semua sifat takbur. Kemudian orang lain capai kejayaan pun dia sakit. Jadi semua ini sifat-sifat yang mazmumah menyebabkan dia tak tenang. Sifat-sifat yang berlawanan dengan orang beriman. Kalau dia beriman pula, sifat mazmumah tu dia ketepikan. Dia ganti dengan sifat-sifat mahmudah. Redha. Apa yang dia ada, dia redha, dia puas hati. Asalkan halal. Walaupun dia tak dapat yang banyak itu tak halal, dia tak rasa dendam. Ini kadang-kadang orang tu dapat lebih, dia jealous. Walaupun yang dapat lebih itu rasuah. Saya cakap betul kalau orang tu diketahui sebagai rasuah. Dia kaya melangit pun saya tak rasa apa-apa. Sikit pun tak rasa jealous. Jadi saya boleh mencapai ketenangan. Tapi kalau saya jealous, dia kaya dengan kerana rasuah saya jealous, maka saya tak capai ketenangan. Sebab saya tak redha dengan apa yang saya miliki. Saya nak tafsirkan bagaimana keimanan itu boleh mencapai ketenangan. Macam, ni cerita-cerita kartun sikit lah. Seorang dia bercinta dengan seorang girlfriend.
Dia ikhlas betul. Tiba-tiba girlfriend ni tak jujur dengan dia, dapat dia tackle oleh orang lain. Maka dia geram, dia cari bom siam apa semua. Dia tak tenang lah. Tapi kalau dia redha, jodohnya tak ada, rezekinya tak ada, Allah macam mana pun, dia tak ada masalah. Dah selamat dia daripada tegang. Dia jadi tenang. Dengan sifat redha. Syukur. Mana dia dapat sikit pun, Alhamdulillah. Taklah nak banyak buat Alhamdulillah. Tapi yang tak bersyukur, lagi tak sampai target dia, tak syukur. Maka tak tenang. Atau lagi syukur. Kemudian sabar. Orang yang bersabar ni tuan-tuan sekalian. Ikut satu hadis. Walaupun hadis ini petikai kesahihannya. Begitu mengagumkan seseorang mukmin. Ma'ajaban lil mu'min. Kullun lahu khair. Semua yang berlaku pada mukmin yang macam itu baik. Apa sebab? Dia dapat kebaikan, dia dapat nikmat, dapat berbagai-bagai kebaikan. Syakara. Dia syukur, baik. Alhamdulillah, baik. Wa idza asabatu dharra, apabila dia ditimpa keburukan, sabara. Dia sabar, baik. Dia kedua-dua keadaan orang mukmin tu baik. Waktu dapat nikmat pun baik kerana dia syukur. Waktu dapat bala pun baik kerana dia redha dan dia sabar. Faham? Tapi yang tak beriman, kedua-dua keadaan tak baik. Waktu dia dapat nikmat, takbur ni ai punya, ini ai punya. Tak baik, angkuh. Dapat kelebihan. Waktu dapat keburukan, dapat bala, Allah lah Tuhan ni. Mengapa Tuhan ni pilih dia? Orang lain banyak lagi tak buat jahat. Aku bengkak betul dengan tak baik. Mana bagi yang tak beriman ni, dapat nikmat pun tak baik, dapat bala lebih-lebih tak baik. Bagi yang beriman, dapat nikmat pun baik kerana dia syukur. Dapat keburukan pun baik kerana dia sabar dan dia redha. Jadi maknanya penerimaan nikmat dan bala ini, nikmat dan bala itu sama saja. Tapi yang membezakan individunya. Maka individu yang beriman tentu dia tenang sebab dia redha dan dia syukur. Maka individu yang tak beriman frustlah, kecewa lah. Sebab dia marah, dia berkira. Di sini tuan-tuan sekalian, bagaimana keimanan itu boleh mencapai ketenangan hidup. Tidak, orang tak nampak macam mana iman boleh mencapai ketenangan hidup. Oleh sebab mereka tak jumpa dengan iman itu mencapai ketenangan hidup, maka dia berjumpa dengan botol arak, berjumpa dengan dadah, berjumpa dengan rokok aja lah. Macam orang-orang yang mencapai nak cari ketenangan, pergi duduk kat pantai, tenang, menjemur, buka baju apa semua, tenang. Kononnya tenanglah tu. Walaupun tengah panas, kadang-kadang sampai lebih daripada berapa Celsius, tenang tengah panas. Tapi kulit jadi merah, kononnya lagi merah tu lagi baik. Tapi balik-balik tak tenang semula. Tak tenang semula. Sebab penyakit tu bukan ada di pantai tu, penyakit berada di personal dia, berada di hati dia. Cuma berada di pantai tu sekejap aja. Tapi bagi orang yang mencapai ketenangan melalui iman dia, linding untuk dia tidak tenang itu berada di hati dia. Kerana dia mempunyai senjata-senjata tertentu untuk menjamin ketenangan ada di hati dia. Senjata apa? Senjata redha, senjata sabar, senjata qanaah. Qanaah itu makna memadai dengan apa yang ada yang halal. Senjata apa lagi? Syukur. Ini antara 4-5 sifat-sifat mahmudah yang cukup penting untuk mencapai ketenangan. Bagi yang tak ada sifat-sifat ini, dalam arti kata tak ada iman, hanya mengaku je, penuh dengan ujub, penuh dengan takbur, penuh dengan angkuh. Sikit-sikit ni banyak-banyak backing. Balik di rumah, anak isterinya sakit jiwa dengan dia. Pergi ke dalam masyarakat, kalau dia jadi bos, anak buah sakit hati dengan dia, dengan perangai sikapnya. Jadi di mana nak ada ketenangan? Inilah orang tak boleh faham bagaimana sifat-sifat ini boleh menghalang seseorang daripada mencapai ketenangan. Iaitu sifat-sifat yang mazmumah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sifat-sifat akhlak tadi bukan nak berjalan lemah lembut di depan orang.
Bukan kita nak tunduk depan, bukan itu sahaja. Tapi sifat-sifat hati yang berat-berat itu. Sebab ada yang mazmumah, mahmudah, susah nak berada di hati dia. Kalau dia ada sikap ujub dan takabur, tak mungkin dia akan ada khusyuk dan tawaduk. Sebab benda tu kontras. Ada putih tak ada hitam. Ada hitam tak ada putih. Ada kelabu pun tak boleh pakai. Jadi dengan sebab itu, kalau seseorang tak boleh mencapai pemahaman tentang ketenangan ni, bagaimana? Iaitu ketenangan berada di sebalik sifat-sifat ini semua. Dan sifat-sifat itu semua ialah sifat yang dikandung di dalam beriman kepada Allah. Sebab itu disebut, sesiapa yang menjadi keimanan, hatinya menjadi tenang dengan ingat Allah. Jadi saya nak keluarkan konsep ingat Allah ni, jangan setakat tasbih itu saja. Ini duk faham selama ini ingat Allah bertasbih, berzikir. Dia tak tenang juga kata dia. Tapi dia tak tahu skop dan konten berzikir Allah tu apa benda. Macam kita baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan memberikannya way out, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki secara yang tak diduga. Dia kata macam saya baca berapa ribu kali dah Ustaz, tak dapat juga rezeki saya. Saya bertakwa kepada Allah tapi problem saya tak selesai juga. Oh, kamu faham macam itu. Kamu faham ayat tu macam kamu faham jampi mentera sembuh penyakit tu. Jenuh lah kalau macam itu. Ini yang dia orang letakkan kat rumah tu. Kadang-kadang orang yang letak pun tak tahu makna apa ayat 1000 dinar itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikannya penyelesaian. Makhraja ni way out, exit point kepada problem dia. Macam mana yang kata macam itu? Sebab dengan bertakwa dia timbul ketenangan. Dengan bertakwa juga kalau dia telanjur dia kembali pada pakal jalan. Dengan bertakwa juga dia memadai dengan benda yang sedikit. Dengan bertakwa juga dia menjaga tutup lidah dia. Dengan bertakwa juga dia bersabar dan berbagai-bagai ciri lain. Tentulah orang yang macam ini akan selesai problem-problem hidup dia. Lambat laun. Takkan kekal berada dalam keadaan masalah begitu. Sebab dengan bertakwa. Sebab itu dia kata, siapa yang bertakwa, Tuhan akan jadikan dia way out. Tuhan akan memberikan dia jalan keluar. Solving problem. Ini dia dah hafal ayat tu je nak berjadi problem selesai. Dah hafal ayat. Ini yang jadi masalah. Penggunaan ayat-ayat Quran orang Melayu yang tak tahu makna, tak tahu tafsir ni. Ini yang salahnya. Kemudian, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikannya rezeki dengan tak diduganya. Jadi, apabila tak diduga macam-macam, bangun-bangun pagi besok, nampaknya dah ada pers ada ke depan, atau dapat mana-mana cek. Bukan begitu. Maksudnya kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan mendapat rezeki-rezeki dari Tuhan bagi ganti dengan cara yang dia tak ramalkan. Begini saya nak ceritakan. Ada satu orang, dia ni kontraktor. Dia banyak buat projek tak begitu berjaya. Tak begitu dapat keuntungan. Dia kata dia tak tahu di mana puncanya. Dia berjumpa dengan satu ustaz. Ustaz ni kata, encik ni mungkin ada tak kenal sesuatu kot. Dia kata, apa dia? Saya solat. Yalah saya solat lah. Tapi encik, mungkin encik tak dapat restu mak bapak encik kot. Encik buat tak kenal dengan mereka kot. Dia pun terdiam. Atau encik tak bagi kun hak orang ramai. Hak masyarakat. Dan harta encik yang ada ni, harta hak masyarakat dan hak sedekah zakat ni, encik buat dengan betul atau tidak? Dia termenung tau. Kalau saya bagi banyak-banyak benda ni, macam mana nak tambah banyak harta saya? Kemudian tentang mak dia, dia mula teringat. Bila dia mula teringat, dia pernah bergaduh dengan mak dia. Mak dia marah kepada dia, mak dia kecil hati, macam derhaka lah. Baru dia teringat, dia tak beritahu kepada orang ini. Dia terfikirlah apabila dia komen oleh ustaz ni. Kemudian dia sedar dah, dia dapat ni semua banyak tapi tak berkat. Kontrak dia pun tak mau nak jadi, walaupun dapat banyak, lama-lama tak jadi ni. Apabila dengar nasihat seorang ustaz ni, dia insaf dirinya. Dia balik betul-betul. Dia berjumpa sujud, dia buat tempat kaki mak dia yang salah tadi. Mak dia pun menangis insaf pada anak dia. Maknya ampun, tidak ada apa-apa lagi dah. Dia bertobat. Lepas itu, segala hak dia
pencarian di pendapatan selama ini dia tunaikan balik bagi zakat. Bukan tujuan nak dapat apa-apa, dia rasa kesalahan dia yang dia tak buat begitu menyebabkan dia jadi begini ni. Dia buat begitu semua, dia buat begitu semua, dia rasa dia insaf. Dalam 2 atau setahun kemudian dia berjumpa dengan ustaz tu. Ustaz, apa yang ustaz cakap tu betul pada saya. Mak saya telah merestui saya mengaku betul saya silap. Mak saya pun telah ingat peristiwa tu. Kemudian hak-hak saya betul. Lepas itu kontrak satu demi satu dapat. Kontrak satu demi satu dapat. Tak jangka. Kadang-kadang tak termasuk dalam calon pun tiba-tiba dia dapat. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang tu berada di nombor kedua dah nak dapat jadi calon ke, nak dapat kontrak tender tu. Nombor 2 dah ada nombor 1. Tapi besok nak ijab orang lain jentas. Apabila Tuhan nak tarik, tuan-tuan sekalian, dia boleh tarik dengan 1001 jalan. Tuhan nak bagi, dia boleh bagi dengan 1001 jalan. Itu dia boleh memberi rezekinya tanpa diduganya. Jadi banyak nak begitu. Jadi kita dah yakin segala-galanya saya yang tentukan. Yang pertama engkau, yang kedua takut, yang ketiga perbuatan itu syirik. Dah tak betul segi agama. Dari segi sebenar realiti pun tak macam itu. Jadi apabila dia berubah, perubahannya itu, dia dapat berbagai-bagai. Saya ada seorang kontraktor yang kenalan saya baik di Kedah. Sampai dia dah tak boleh bekerja, tak boleh apa lagi dengan berbagai-bagai pembenahan. Tapi kontrak masih datang. Orang lain tu membuat dia pecah perikamannya. Tapi haknya kepada orang ramai ditunaikan dengan baik. Sedekahnya, macam-macam dia buat. Itu kita tengoklah. Dengan sebab itu tuan, dia pun kadang-kadang kawan lain yang tak dapat, dia kata, tapi dia cukup baik dengan saya, kerap pergi umrah. Jadi begitu keadaannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita katakan bagaimana dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita beriman dan kita bertakwa, akan membawa kita mencapai ketenangan jiwa. Kerana perkara-perkara yang menghalang kita daripada mencapai ketenangan jiwa itu akan terhapus sikit demi sikit apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepada Dia. Kalau tuan-tuan tak percayalah, kadang-kadang kita hubungan dingin dengan isteri kita. Tak kira lah kadang-kadang sampai peringkat nak bergaduh. Suami duduk di bawah rumah, isteri duduk di atas, tak bercampur sebilik pun saya pernah jumpa. Jadi apabila jumpa dengan kaunselor, cuba nak selamatkan, kaedah yang digunakan oleh kaunselor yang betul, kaunselor agama, cuba kembalikan kepada dua manusia ini kepada kehidupan beragama. Kehidupan yang berteraskan agama. Kedua pihak mengakui, yang si suami mengakui ketelanjuran dia, tak menunaikan tanggungjawab dengan betul kerana dia meninggalkan agama. Sebagai suami tak menjalankan betul-betul. Si isteri pun macam itu. Kerana dia tak begitu beragama itu, tak begitu mengikuti dan sebagainya. Apabila mereka menginsafi begitu, dan mereka berikrar nak menjadikan pegangan agama itu sebagai perkara yang menyelamatkan rumah tangganya, kaunselor itu bagi tempoh. Kalau puan dan tuan boleh buat begini dalam masa 5-6 bulan akan datang, tuan-tuan pasti tengok hasilnya. Dia orang berazam, ikrar di depan kaunselor ni, balik mereka patuh betul-betul dengan penuh mesra, ketepikan cerita lama segala semua, abaikan, jangan korek lagi dah. Akhirnya 5-6 bulan kemudian mereka datang macam pengantin baru. Apa maknanya? Maknanya kembali kepada kehidupan beragama atau menyelesaikan problem hidup dia. Bukan hanya dengan mengaku, dengan berzikir tadi, tak selesai. Mesti kembali kehidupan beragama seperti mana yang dikehendaki oleh agama. Jadi itu maksudnya, kembali kepada mengingati Allah itu akan menyelesaikan problem hidup kita, akan membawa pada ketenangan. Saya sendiri secara peribadi, saya mengidap darah tinggi pada tahun 80. Saya makan ubat darah tinggi sampai sekarang. Kalau ubat darah tinggi itu dikumpulkan dalam bakul, saya kata mungkin bakul ni pun tak muat lagi, biji satu hari. Waktu tu kita belajar, kuat buat PhD, kita kena tegang hidup. Anak-anak tengah naik ke dalam rumah tangga pun bukan latar belakang saya, isteri saya orang miskin. Jadi hidup bertarunglah dengan duit. Memang tension lah hidup. Pernah waktu tahun sekitar tahun 80-an, 90-an masuk hospital ni, setahun 2-3 kali biasa aja saya.
Tetapi di akhir-akhir kehidupan ni, walaupun saya melalui pembedahan banyak dalam 10 tahun kebelakang dulu, tapi ketenangan saya bertambah. Bacaan gula saya makin bertambah elok. Pernah didiagnos nak kena makan kecil manis dan 3%, tapi tak payah doktor terdah, pakai diet je. Darah tinggi di antara 125, 127 per 75, 80. Cantik. Jadi doktor tanya, macam mana yang boleh Dr. Hashim buat dapat gini? Saya kata saya naik basikal hari-hari, saya makan kontrol berat saya. Okey. Tapi yang paling penting doktor, saya mencari keterangan hidup lah. Saya menggunakan agama itu sebagai alat untuk mencapai keterangan hidup. Caranya, saya ada ikrar dengan isteri saya. Setiap waktu sekarang ni kami pergi sembahyang jemaah di masjid. Sama ada masjid saya ceramah, saya pergi sebagai penceramah, atau masjid yang saya berjemaah. Setiap waktu, sekadar yang boleh. Malam tu tak miss. Siang itu kadang-kadang sebab kita makan luar tak sempat, tak apa. Jadi bila kita pilih cara hidup macam tu, kita narrowkan skop kehidupan kita. Benda-benda yang menimbulkan gundah gulana saya dah elak. Hal-hal orang tak nak campur. Hal anak menantu saya tak nak campur lagi dah. Hal-hal negatif saya nak tumpu pada 2-3 aspek ini. Oh, normalnya datang walaupun umur dah 73 tahun. Bukti keterangan itu tercapai. Saya kan perjumpaan doktor yang terakhir pun dia tanya, macam mana yang boleh capai itu. Bahkan dia joke dengan saya, kalau gitu saya akan panggil, bagi ceramah lah kepada staf untuk katakan bagaimana contoh kehidupan beragama ini membantu untuk mencapai ketenangan hidup. Saya cakap ini melalui pengalaman. Yakin saya tentang ini bukan teori. Tidak ada teori lain mengatasi teori Al-Quran. Orang nak ambil pakar kaunselor, pakar psikologi, tapi mengarut lebih banyak daripada yang betul. Terpaksa ambil pil nak cari ketenangan. Tuan-tuan bayangkan, nak cari ketenangan ambil pil. Nak berhenti rokok ambil pil. Pada saya, walayyazubillah, saya tak tahu lagi. Tak payah ambil pil lah. Ambil pil keimanan, ambil pil takwa. Kembali kepada cadangan Allah, saranan Allah. Kemudian Tuhan sebut, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi sikit lagi ya. Surah Ali Imran ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa la tatma'innu qulubukum bihi wa man nasru illa min 'indillah al-'azizil hakim. Ini khabar gembira kepada orang mukmin. Tuhan tidak jadikan kepada kamu hanya berita gembira bagi bagi kamu walitatma'inna qulubakum. Berita gembira ni Tuhan kata tak boleh capai melainkan supaya jiwa kamu mencapai ketenangan dengan berita gembira ini. Wa man nasru illa min 'indillah. Kerana yang boleh membantu kamu, yang boleh mencapai ketenangan ini, tak lain melainkan daripada Allah. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 126. Jadi ini jelas, kita kembali kepada pertolongan Allah. Kita berdoa kepada dia, kita berusaha. Berdoa mesti diikuti dengan usaha. Usaha macam saya kata tadi, banyakkan syukur, banyakkan redha dan sebagainya. Itu berusaha tu untuk mencapai ketenangan. Maka tidak ada yang boleh menolong kita melainkan Allah yang menolong kita. Kemudian itu surah Ali Imran 126. Lagi satu surah Al-Baqarah 260. Ini Nabi Allah Ibrahim. Dia pun kadang-kadang dia cuba berhujah dengan Allah ni. Ayatnya tuan-tuan tengok 260. Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tahyil mauta. Ibrahim kata kepada Allah, ya Allah Tuhanku, tunjukkan kepada aku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan mati. Dia minta Tuhan tunjukkan kepada dia bagaimana Tuhan boleh menghidupkan orang mati. Maka jawab Tuhan, qala awalam tu'min. Tuhan tanya kepada dia, apakah selama ni kau tak percaya wahai Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim boleh tanya Tuhan begitu.
Tunjukkan bukti, kata engkau tu benar ya Allah, yang kau ni boleh menghidupkan orang mati. Maka kata Ibrahim, kata Allah, adakah kau tak percaya kepada aku dengan kerana kau tanya macam ni? Jawab Ibrahim, qala bala, ya Allah, memang saya percaya, memang saya percaya. Walakin liyatma'in qalbi, tetapi soalan ini untuk tambah lagi keterangan saya. Itu jawapannya. Saya bukan tak percaya ya Allah, saya percaya Allah boleh menghidupkan yang mati. Tapi kalau dah mati, macam mana kamu tanya aku boleh hidup mati atau tidak? Tuhan kata, memang ya Allah, Allah boleh menghidupkan orang mati. Tapi soalan ini untuk menenangkan hati saya. Itu jawab Ibrahim. Maknanya tuan-tuan sekalian, berpegang dan berpaling kepada pertolongan Allah, itulah jalan yang terbaik untuk kita mencapai ketenangan hidup. Kemudian dia dah mula lewat dan ni saya nak habiskan satu lagi ayat. Tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 103, sebab ini kuliah subuh cuti kan. Fa iza qadaytumus salata fazkurullah. Apabila kamu telah tunaikan hubungan di antara kamu hubungan salat ini dengan semayang ataupun dengan melakukan hubungan manusia termasuk. Fazkurullah, hendaklah kamu ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah macam tadi, qiyaman wa qu'udan, secara kamu berdiri, wa qu'udan, secara kamu duduk, wa ala junubikum, secara kamu berbaring. Fa idza tma'nantum, apabila kamu dah mencapai ketenangan, fa'aqimus salah, dirikan semayang. Yang tadi dia kata setakat berdoa, tapi kita tak boleh buat dengan sempurna. Tapi yang ini apabila kamu dah tenang dah, ini waktu tu dengan peperangan orang Islam, bila kamu capai ketenangan, kamu dah berjaya dah, maka kamu dirikanlah semayang dengan sempurna. Fa'aqimus salata, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang yang sempurna itu menjadi kewajipan kepada orang mukmin yang masa tertentu. Kemudian ayat terakhir saya nak baca hari ini, tuan-tuan tengok surah At-Taubah ayat 103. Yang tadi An-Nisa 103. Khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah zakat daripada harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhirukum, guna untuk menyucikan mereka dan menyucikan tubuh badan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka sendiri dengan zakat itu. Wa salli alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Sebab Tuhan perintah kepada Nabi ambil harta tadi, kerana harta zakat tadi menyucikan mereka dan menyucikan harta benda mereka, dan berdoalah untuk mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salawatuka sakanun lahum, sesungguhnya doamu sini termasuklah semayangmu, sakanun lahum, menjadi ketenangan kepada mereka, mencapai ketenangan kepada mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak berhenti di sinilah sebab saya telah mencukupi. Saya cakap tadi walaupun agak tak begitu terfokus sangat secara sistematik, tapi tujuan saya tadi, kita nak bahagia, bahagia yang tulen, bukan bahagia yang palsu. Main ingredientnya bahagia yang tulen ini ialah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak boleh dicapai melainkan dengan kembali mengingati Allah, kembali beriman kepada Allah, kembali beramal dengan kehendak Islam. Kena saya sebut lepas tu pula, bagaimana dengan beriman dengan Allah ni boleh mencapai ketenangan hidup. Banyak orang mengaku beriman tapi tak tenang. Banyak orang berzikir pun tak tenang. Tapi kembali kepada mengingati Allah dan tenang mengingati Allah dan menyebut ini dengan beramal segala sarana-sarana yang Tuhan berikan. Terutamanya sifat-sifat yang mahmudah saya sebut. Jujur, ikhlas, tawaduk, redha, tawakal, kesemua ini. Dan hapuskan sifat-sifat yang mazmumah, ujub, takbur, riak dan sebagainya. Kalau sifat-sifat mazmumah ini yang menyingkirkan ketenangan kita. Dan apabila sifat-sifat mazmumah tadi diketepikan, digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, redha, tawakal, berpuas hati, qanaah dan lain-lain, otomatik dalam jangka waktu yang pendek
ketenangan akan datang kepada kita. Dan saya tunjuk juga 2-3 contoh tadi, bukti-bukti yang tangible evidence, convincingly, yang meyakinkan bahawa approach yang macam ini menjamin ketenangan jiwa yang menjadi main ingredient for our happiness in this world and after this. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.